Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tentang media pengajaran dan pembelajaran. Media pengajaran dan pembelajaran adalah alat atau cara yang digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran dengan menyampaikan maklumat, memudahkan interaksi dan memudahkan pemahaman konsep tertentu kepada pelajar. Media ini boleh menjadi apa-apa jenis bahan atau teknologi yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk membantu pelajar memahami dan menghayati bahan pelajaran dengan lebih berkesan. Media ini boleh jadi apa sahaja daripada buku teks, imej, audio, video, perisian komputer hinggalah kepada alatan yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran seperti eksperimen dalam sains. Tujuan penggunaan media ini adalah untuk meningkatkan kefahaman, pengekalan dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Seterusnya, paradigma perkembangan media pengajaran. Audio visual kawalan guru seperti VCD, DVD, lukisan, grafik. Media audiovisual realistik bersifat media gabungan yang paling banyak dan lengkap yang membolehkan murid-murid menerima maklumat dengan efektif secara sistematik. Seterusnya, alatan komunikasi seperti televisyen, komputer dan telefon pintar. Televisyen menjadi alat untuk menyampaikan pengajaran dengan sistematik untuk tujuan ulang kaji dan PDPR. Banyak saluran pendidikan yang terdapat dalam TV seperti EduWeb TV, Didik TV, Esol Tutor TV dan sebagainya. Untuk penggunaan komputer pula, memudahkan guru menyediakan bahan pengajaran dalam bentuk teks grafik, audio visual dan slide pembentangan. Telefon pintar juga menjadi alatan komunikasi popular yang membolehkan guru berhubung secara langsung dengan murid. Seperti aplikasi Telegram, Google Meet, Facebook dan WhatsApp. Kemudian integrasi sistem pembelajaran. Integrasi sistem pembelajaran dalam ICT merupakan asas penting dalam pendidikan abad ke-21. ICT ini memudah komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan murid dan guru dari lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Akhir sekali, sumber pembelajaran. Buku teks menjadi sumber utama dalam pendidikan. Jadi guru perlu bijak menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan isi kandungan buku teks, bukan sahaja membaca teks dan meminta murid menyalin nota. Sumber yang diperoleh daripada buku teks boleh disampaikan dalam bentuk video, grafik dan slide pembentangan. Jadi bahan rujukan tambahan yang boleh digunakan boleh didapati daripada jurnal, artikel dan buku ilmiah yang lain. Seterusnya adalah tentang PUN pengalaman pembelajaran DIL. Proses pembelajaran tidak hanya bertumpukan pada satu aspek sahaja. Jadi, pelbagai kaedah PDP merupakan faktor penting dan utama untuk tarik minat murid-murid dalam mendalami sebarang ilmu. Oleh itu, PUN ini menjadi garis panduan yang digunakan oleh guru dalam proses PDP supaya murid-murid dapat memahami dengan mendalam. Terdapat 8 jenis pengalaman pengajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Yang pertama adalah pengalaman abstrak atau pengalaman sukar, di mana murid susun dan atur maklumat itu sendiri secara sistematik dan logik ke dalam bentuk konsep, teori dan idea. Di dalam pengalaman ini, aspek pemikiran lebih ditekankan berbanding intuisi. Pengalaman ini dialami apabila murid-murid itu mentafsir sendiri simbol visual dan lisan pada peristiwa tersebut. Contohnya seperti latihan, lisan, simbol atau tulisan.
Namun, tahap keberkesanan daripada pengalaman ini hanyalah 30% sahaja. Seterusnya adalah pengalaman konkret di mana murid-murid itu sendiri melibatkan diri dalam satu pengalaman yang sebenar atau baru. Dalam pengalaman ini, intuisi amat ditekankan. Makanya, murid-murid perlulah berfikiran terbuka, mudah adaptasi, intuitif dan libatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Contohnya seperti merasai pengalaman secara langsung atau melalui lakonan. Melalui pengalaman konkret, tahap keberkesanan pembelajaran adalah 90%. Hal ini adalah kerana murid itu sendiri yang merasai pengalaman secara langsung. Jadi dari situ, murid-murid dapat ingat atau serap apa yang dipelajari berdasarkan pengalaman yang dialami. Okey, seterusnya adalah pengalaman mudah di mana melibatkan peringkat pemerhatian. Murid menjadi pemerhati kepada peristiwa sebenar. Dia tengok apa yang dia nampak tu, dia belajar. Pengalaman konkret akan berkurangan sejajar dengan pemerhatian murid-murid kepada satu peristiwa. Antara contoh pengalaman mudah adalah lawatan, tunjuk ajar atau pameran. Tahap keberkesanan daripada pengalaman ini adalah 85%. Seterusnya adalah pengalaman sebenar. Murid-murid melalui pengalaman sebenar secara penglibatan secara langsung. Yang ni sama seperti pengalaman konkret. Contoh pengalaman sebenar adalah secara amali atau merasai, memegang, mencium bau. Daripada sini, murid akan ingat apa yang dia rasa, apa yang dia pegang, apa yang dia bau. Tahap keberkesanan daripada pengalaman ini adalah 90% kerana murid itu mengalami sendiri. Pengalaman buatan pula adalah di mana murid-murid belajar satu topik dengan membawa peranan atau watak dalam sebuah lakonan dan juga meniru tingkah laku tersebut. Contohnya seperti simulasi, lakonan dan drama. Tahap keberkesanan daripada pengalaman ini adalah 80%. Hal ini adalah kerana murid itu sendiri dapat melihat secara tidak langsung walaupun daripada lakonan atau drama semata. Daripada situ, mereka dapat mempelajari sesuatu perkara. Okey, next adalah video. Video ini merupakan media berbentuk simulasi yang memberi gambaran situasi sebenar seperti montaj, audio, imej bergerak. Dengan penggunaan video, pengguna seolah-olah berada di tempat kejadian. Contohnya macam VR, iaitu virtual reality, animasi ataupun kartun. Tahap keberkesanan pembelajaran adalah 70%. Seterusnya adalah visual. Media ini boleh dilihat dan digambarkan. Model ini menyerap informasi dan belajar dari apa yang dilihat oleh murid-murid. Bagi murid yang mempunyai ciri visual, kadar kefahaman lebih tinggi berbanding murid yang mempunyai ciri lisan, kerana mereka dapat melihat dan terus faham apa yang mereka lihat. Okey, contoh visual adalah video, imej grafik, animasi atau lukisan. Tahap keberkesanan daripada pengajaran dan pembelajaran ini adalah 60%. Seterusnya adalah teks atau lisan, di mana media ini dapat difahami oleh murid-murid melalui teks atau tulisan. Pembelajaran ini boleh didapati daripada bacaan dan pengajaran guru secara lisan. Contoh daripada media ini adalah teks, lisan atau mendengar. Namun begitu, tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran ini hanyalah 30% sahaja. Seterusnya adalah manfaat media pengajaran. Terdapat 9 manfaat media pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah pemikiran. Pemikiran murid tidak mendatar tetapi lebih meluas dan bercapang dengan pelbagai idea yang menarik. Yang kedua adalah pelbagai kecerdasan.
kerana dapat menajamkan deria murid yang terdiri daripada pelbagai kecerdasan. Ketiga adalah minat. Kepelbagaian media dapat menarik minat murid-murid untuk memberi tumpuan dalam kelas. Keempat adalah masa. Penggunaan media teknologi ini dapat mengurangkan beban guru dan menjimatkan masa serta tenaga dalam menghasilkan bahan PDP. Yang kelima adalah ingatan atau kefahaman. Pengajaran secara interaktif dan kolaboratif menyebabkan daya ingatan mereka menjadi lebih kuat berbanding pengajaran secara satu hala sahaja. Seterusnya adalah pengalaman. Pelbagai perisian memberikan pengalaman pada murid untuk menguasai pembendaharaan kata dengan lebih banyak serta meningkatkan lagi kemahiran insaniah. Yang ketujuh adalah perancahan. Pembelajaran menjadi lebih berkesan apabila menggunakan media pengajaran yang sesuai dan membentuk satu asas pembelajaran yang kukuh dan mantap untuk membantu mereka meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Kelapan adalah interaktif. Menggalakkan hubungan interaktif dalam bilik darjah antara murid-murid dan guru atau murid-murid dan rakan-rakannya. Dan akhir sekali, yang kesembilan adalah penggunaan ruang. Guru dapat menggunakan ruang secara optimum bergantung kepada media yang digunakan. Contoh seperti Google Meet. Kita sambung kepada faktor-faktor mempengaruhi aplikasi media pengajaran. Yang pertama adalah objektif pembelajaran, yang mana guru perlulah memilih media pengajaran ini bergantung kepada objektif pengajaran yang telah dirancang. Tidak semestinya banyaknya bahan bantu mengajar menyebabkan objektif pembelajaran itu tercapai. Sebagai contoh, guru ingin melatih kemahiran mendengar murid, mungkin boleh dengan menggunakan pita rakaman. Atau guru ingin mengajar kanak-kanak menguasai abjad, mungkin kita boleh menggunakan dengan kad ibasan atau gambar. Yang kedua adalah proses pembelajaran, yang mana media ni boleh digunakan secara berkesan tanpa kehadiran guru. Meskipun begitu, media pengajaran ni tidak akan menggantikan tugas guru lah. Makanya guru memainkan peranan hanya sebagai seorang fasilitator ataupun pembimbing dalam bilik darjah tersebut. Sebagai contoh, ketika guru tidak ada di dalam kelas ataupun sedang membantu murid yang lain, pada ketika itu maka murid yang lain boleh belajar dengan kehadiran media pengajaran. Sebagai contoh, dengan video pengajaran yang mana adanya tujuan, objektif, cara menggunakannya dan jelaslah dengan pencapaian kendiri itu. Ketiga, isu dan struktur kandungan. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan lebih berkesan jika kita disertakan dengan gambar ataupun simbol yang lebih konkret maknanya. Contohnya, sebagai contoh, penggunaan media yang menggunakan seperti animasi, bunyi, muzik dan sebagainya akan menguatkan ingatan dan daya pemikiran para murid. Keempat adalah kebolehan murid, yang mana walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ini ditentukan sama ada bagi setiap murid, sifat unik yang setiap ada dalam murid itu ditambah dengan persekitaran yang berbeza menyebabkan guru mengalami sedikit kesulitan. Misalnya, disebabkan itulah aplikasi media pengajaran ini akan membantu guru dalam bilik darjah. Misalnya, sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh murid tanpa merosakkan kandungan asal. Di sini, pelajar boleh belajar secara berulang kali, yang mana akan membentuk persepsi yang sama tentang sesuatu konsep atau prinsip. Yang kelima adalah gaya belajar murid. Umum sedia maklum bahawa gaya belajar murid ni terdapat tiga, yang mana gaya belajar murid terdiri daripada visual, auditory dan kinestetik. Maka pemilihan media pengajaran ini adalah kita perlu sesuai dengan gaya pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Namun begitu, guru perlulah mengambil kira tentang kemudahan bilik darjah tersebut sama ada media pengajaran itu sesuai ataupun tidak digunakan dalam bilik darjah.
faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan kaedah pengajaran yang akan digunakan. Justru, guru perlulah bijak merancang bagaimana untuk pemilihan media itu mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang. Sebagai contoh, guru ingin mengajar yang akan melibatkan keseluruhan kelas, maka pemilihan TV ataupun radio boleh disiarkan untuk ditonton atau didengar oleh semua murid di dalam kelas. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.